ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis dan Haji Mazlan, seterusnya pelajar-pelajar, cikgu-cikgu dan juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadirat Allah SWT kerana pagi ini diizinkan Allah untuk berada di dalam taman-taman syurga di dunia. Apa dia taman-taman syurga di dunia? Iaitulah majlis-majlis ilmu. Sabda Rasulullah SAW, kalau kamu lalu ikut taman-taman syurga di dunia, maka singgahlah dan petiklah buah-buahannya. Ditanya para sahabat, apa itu taman-taman syurga di dunia ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia majlis-majlis orang-orang yang mengingati Allah, majlis zikir. Itu diibaratkan sebagai taman-taman syurga di dunia. Sehingga menunggu syurga yang sebenarnya nanti. Bila dapat syurga yang sebenarnya? Di akhirat nantinya. Baik, pada pagi ini saya nak mulakan ceramah dengan membaca sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah ayat 218. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sekali lagi saya baca, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, orang-orang itulah orang-orang yang mengharap akan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, dari ayat ini kita faham bahawa kalau kita hendakkan rahmat Allah, ada 3 perkara mesti ada pada diri kita. Pertama, mesti beriman. Iman sehingga diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu mesti yang betul, dan Allah iktiraf kita sebagai orang-orang yang beriman. Allah klasifai kita sebagai orang-orang yang menjadi hamba-hambanya. Wadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Kalau dah dapat jadi hamba Allah, apa ujungnya? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Ndak ke tak nak? Ada korang ni? Ndak ke tak nak? Ndak apa? Nak kahwin? Ndak akan syurga. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Bermakna kalau nak masuk dalam syurga, kena ada 3 perkara, baru layak untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah hendak ke tak nak? Sekali lagi, rahmat Allah hendak ke tak nak? Buat apa? Nak buat apa rahmat Allah? Roti canai boleh mamam, mi boleh mamam, kopi boleh minum, Coca-Cola boleh minum, motor boleh tunggang, motorkar boleh pandu. Rahmat nak buat apa? Tak dengar? Rahmat nak buat apa? Apa? Beribadat. Rahmat buat ibadat. Mudah beribadat, dapat rahmat. Rahmat tu nak buat apa? Kalau Tuhan bagi rahmat apa?
rahmat itu adalah satu perkara, satu syarat bagi melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau nak masuk syurga, mesti terlebih dahulu dapat rahmat Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak bagi rahmat, tak merasa masuk syurga, jangan mimpi masuk syurga. Don't ever dream of entering heaven kalau tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Ya, mesti dapat rahmat Allah dulu, baru layak masuk ke dalam syurga. Ada satu cerita, nak dengar ke tak? Ya, dalam satu masa ada seorang ahli ibadah. Dia duduk dalam sebuah pulau. Dia seorang aja dalam pulau tu. Orang lain tak ada. There was nobody else. Dia seorang aja duduk di pulau itu. Ya, yang ada dalam pulau tu macam-macam lah. Pokoknya ada gua ada, binatang-binatang ada, manusianya dia seorang aja. Yang duduk dalam pulau tu. Kerjanya tak ada lain, beribadah aja kepada Allah Ta'ala. Ini cerita zaman Nabi Musa ni, bukan zaman Nabi Muhammad ya. Beribadah aja kepada Allah Ta'ala. Kerjanya sembahyang ikut syariat Nabi Musa lah ya. Lagi apa? Zikir, wirid dan sebagainya. Tasbih, tahmid dan sebagainya, memuji Allah Ta'ala. Tahu berapa lama dia duduk dalam pulau tu? 300 tahun. Orang dulu-dulu umurnya panjang-panjang. Bukan macam orang sekarang ni. Orang sekarang ni umurnya berapa? Antara 60 hingga 70 tahun. Itu orang sekarang ni. Zaman dulu panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun baru dia meninggal dunia. Ya. Begitu juga nabi-nabi yang muda usianya hanya Nabi Isa AS. Itu pun belum mati lagi. Dia ketika umur 33 tahun Allah angkat dia ke langit. Yang lain tu semua tua-tua. Ya. Ada yang 90 tahun, ada yang 600 tahun dan sebagainya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, umurnya 1000 tahun. Tapi orang ni 300 tahun duduk dalam sebuah pulau. Kerjanya apa? Beribadah semata-mata kerana Allah. Tak ada buat kerja lain dan tak ada maksiat. Dia seorang dalam pulau tu, apa maksiat nak buat? Nak mumpat, siapa nak diumpatnya? Kalau ada orang boleh dia umpat. Ini tak ada orang. Kalau ada orang boleh lah ngumpat leman tu anu. Ada leman tak? Tak ada leman. Manak ada manak. Halim tak ada halim. Ada? Halim tu anu. Kalau ada orang. Ini tak ada. Siapa nak diumpat? Takkan ngumpat pakai nyor kot. Tak ada nak buat maksiat. Tak ada orang lain. Dia seorang aja. Nak ambil nombor ekor boleh tak? Boleh ke di pulau tu ambil nombor ekor? Mana ada kedai ekor pun. Jadi dia kerjanya hanya beribadat dan tak ada melakukan dosa. Udah cukup 300 tahun, matilah orang ni. Bila udah mati ditimbang amalnya. Besok di akhirat ada timbang tahu, ada dacing. Tahu ke mana dacing? Ada orang tengok tak? Berlambat-lambat orang tu berjalan tu. Itu besok di akhirat tu. Ada dacing menimbang dosa dan menimbang pahala. Fa amma man saqulat mawazinuh. Sambung. Fa huwa fi isyatir radiyah. Lagi wa amma man khaffat mawazinuh. Apa? Wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Dan barang siapa ringan timbangannya, barang siapa ringan timbangan pahalanya, artinya berat dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka yang bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Allah jawab sendiri, narun hamiyah, api yang bersangatan nyalanya. Ini dia. Oleh kerana dia ni berat timbangan apa? Pahala ke dosa? Orang ni tadi yang duduk di pulau tu berat timbangan pahala ke timbangan dosa? Pahala, dosa langsung tak ada. Maka dia
Apa? Layak ke tak layak masuk syurga? Layak dan masuk syurga. Lalu Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikatku, kata Allah, pimpin hamba-Ku ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku, kata Allah. Rupanya orang ini sudah masuk, sudah dapat masuk syurga, sombong pula. Action, kau tahu ke action? Ego pula dia. Ya Allah, aku tak sia masuk syurga kamu dengan rahmat kamu, kata Allah. Ini cerita kitab ni tau, bukan saya longgok-longgok ni tau. Tak aku sia masuk syurga dengan rahmat kamu, katanya. Aku nak masuk syurga dengan ibadah aku. Aku rasa aku layak masuk dalam syurga. 300 tahun aku beribadah, layak aku rasa masuk syurga. I think I'm qualified to go into heaven. Tahu kena macam orang putih ni. Ya, aku layak masuk dalam syurga. I have been worshipping you for 300 years. Therefore I want to go into heaven with the pahala that I receive while worshipping you. Tahu-tahu idak-idak lah. Siapa nyuruh tak belajar dekat orang putih makan? Allah bila dengar itu, apa kata Allah? Okey, kata Allah. Tak ada lah Allah mengatakan okey, itu saya lah tu, ya. Kita cek ibadah kamu, layak ke tak layak memasukkan kamu ke dalam syurga. Ya. Boleh tak ibadah kamu yang selama 300 tahun membayar nikmat yang telah aku bagi kepada kamu selama ini? 300 tahun punya nikmat sikit kebanyakannya. Apa nikmat yang Allah bagi pada dia 300 tahun tu? Mata boleh tengok lagi. Telinga, bukan telinga, telinga. Telinga boleh mendengar lagi. Lagi apa? Hidup. Yalah, hidup boleh selama 300 tahun hidup. Lagi? Apa nama lagi? Kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai. Lagi? Apa lagi nikmat? Udara boleh membuat kita bernafas, dan sebagainya. Air boleh minum, dan sebagainya. Boleh tak ibadah kamu selama 300 tahun membayar nikmat yang aku bagi kepada kamu? Yang sebenarnya bukan semua ibadah diambil, bukan semua nikmat diambil je. Diambilnya sebelah mata je. Only half an eye. Bukannya dua-dua mata, satu sebelah je. Ambil mata sebelah ni, letak atas timbang dacing tu, tempat pahala tu, mata ya. Kemudian dia ambil pahala dia 300 tahun tu, letak lagi di dacing yang sebelah lagi. Yang tu ada dua anunya, dua daun dacing tu. Faham ke kat sana? Dua dacing, satu 300 tahun punya pahala, lagi satu ni sebelah mata dia. Timbang, mana berat? Agak-agak mana berat? Berat 300 tahun punya pahala ke atau berat sebelah mata? Sebelah mata tu lagi berat. Bermakna ibadah dia selama 300 tahun tak layak memasukkan dia ke dalam syurga. Tak layak membayar harga walaupun sebelah mata. Mata tak betul. Sebelah mata. Bila kamu duduk di kampung ni, cakap dia punya orang kampung. Walaupun kamu orang Kedah, kamu duduk di kampung, cakap macam orang kampung. When you are in kampung, speak like a kampung man, you know. When you are in Rome, do what the Romans do. Ini apa juga, when you are in kampung, speak like a kampung man. Saya orang Kampung Gajah tahu. Sebab itu kemana saja saya pergi, mesti saya mempertahankan ke kampung gajahan saya. Itu dia. Oleh kerana itu, orang tadi layak ke tak layak masuk dalam syurga? Tak layak. Therefore, kata Allah, you are not qualified to go into my heaven. You are not qualified. You cannot even pay half of my eye. Bukan dua-dua mata pun, satu mata untuk dia nak bayar. Therefore, when you cannot go to heaven, you go to... Sekali lagi. When you cannot go to heaven, you go to... Kuat sikit. You go to hell. Kamu tak boleh masuk dalam syurga, maka masuklah kamu ke dalam neraka. Dia pun manggil malaikat. Malaikat,
Tarik orang ini, heret dia masuk dalam neraka kerana dia tak layak masuk dalam syurga. Maka malaikat pun tarik. Ya. Tarik bawa masuk dalam neraka. Belum sempat masuk dia menjerit. Baru dia selenda. Tahu selenda? Tahu selenda? Bukan minyak selenda. Apa? Surrender. Baru dia surrender. Ngaku kalah. Baru dia menjerit, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Janganlah masukkan aku ke dalam neraka. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan apa? Rahmat Engkau. Baru ndakkan rahmat Allah Ta'ala. Tadi tak nak. Ya? Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat Engkau. Allah sebut dalam Quran tadi. Ya, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihani. Lalu Allah ampunkan dosanya dan masuklah dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah dia. Ini pengajaran bagi kita. Ya, kalau tidak rahmat Allah mesti ada 3 perkara. Yang pertama mesti beriman. Ya. Your iman mesti recognized by Allah. Mesti Allah iktiraf iman kamu tu. Ya. Kena faham apa maksudnya tauhid rububiyah, apa maksudnya tauhid uluhiyah, apa maksudnya tauhid al-asma, apa maksudnya tauhid as-sifat. Itu bab iman. Ya. Tauhid rububiyah artinya Allah yang mentadbir alam ini, Allah yang mencipta alam ini, Allah yang menjadikan alam ini. Allah yang menentukan alam ini, Allah yang menentukan nasib kamu ni. Ya, datang ke kampung ni, Allah yang menentukannya. Everything is administered by Allah. Allah yang mentadbir kita. Saya jadi saya ni kerana Allah mentadbir saya seperti ini. Ya, mujur Allah tak jadikan saya ni penagih dadah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tidak Allah jadikan saya penagih dadah? Boleh. Alhamdulillah Allah tak jadikan saya ni penagih dadah. Ya. Allah tak ada jadikan saya walaupun pengisap rokok pun tak ada. Ya. Alhamdulillah lah. Bukan saya nak muji diri ni. Ya. Jadi kita ini itu namanya rububiyah Allah. Yang kedua uluhiyah. Kita menyembah hanya pada Allah Ta'ala. Kita hanya takut kepada Allah Ta'ala. Kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Kita hanya kasihkan Allah Ta'ala. Itu namanya uluhiyah. Ya. Yang ketiga al-asma'. Tahu al-asma'? Ada pernah dengar tak? Al-Asma'ul Husna. Ada tak? Kena dikaji satu-satu, tahu? Ada ustaz yang ngajarnya daripada mula-mula. 99 nama tu kena dihuraikan satu persatu. Ya? Bukan nyanyi aja. Nyanyi itu baguslah. Ada senang nyanyi pun tak hafal. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa itu nama Al-Asma'ul Husna. Ya. Siapa belum dapat lagi, tengok jari saya ni. Siapa belum dapat lagi, esok daftar nama dalam tadika Islam. Mengapa? Kerana budak-budak tadika Islam tu hafal. Ya, abangnya tak hafal. Lebih teruk lagi, tuknya pun tak hafal. Lagi teruk. Jadi esok daftar nama dalam tadika Islam. Yang keempat mesti tauhidnya tu dia tahu tauhid as-sifat. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, dia tahu semua tu ya. Baru iman tu diterima oleh Allah Taala. Kemudian ada tingkatan iman tu, itu next time lah ya. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayan, ada iman haq, ada iman haqiqah. Itu tingkatan-tingkatan iman. Jadi iman tu mesti diterima oleh Allah Taala. Yang pertama baru beriman. Yang kedua apa? Berhijrah. Apa arti berhijrah? Pindah. Lepas ini orang semua gulung tikar pindah. Pindah ke mana? Pindah ke Lombok. Hijrah itu tak perlu lagi dah. Hijrah fizikal macam itu tak perlu lagi dah. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan Mekah. Ya, bila Nabi dah menang, dapat menakluki semula Mekah, tidak ada lagi hijrah. Walakin jihadun wa niyah, yang ada hanyalah jihad dan juga niat untuk berjihad. Jadi artinya apa yang nak diubah?
Apa yang nak ditukar? Ni semangat hijrah ni. Dulu ada tak menyambut hijrah? Ada tak menyambut hijrah dulu? Apa yang nak dihijrahkan? Sikap dia. Change your attitude. Kalau dulu tak pernah semayang subuh lepas ni, tiap-tiap kali tak ada miss semayang subuh. Kalau dulu semayang seorang-seorang je lepas ni, semayang berjamaah. Kalau dulu kedekut, tangkai jerin, lagi bakhil, lagi tai hidung masin, lagi apa? Genggam ayuh, tak tirik. Lepas ni jadi orang yang pemurah. Kalau dulu jahat, gimana jadi apa? Jadi baik. Itu namanya hijrah. Change your attitude, change your lifestyle. Tambah kamu lepas ini nak keluar, nak apa? Nak bekerja sendiri. Ya. Kalau dulu tak berapa gemar tengok orang amalkan Islam, lepas ni apa? Kamu sendiri amalkan Islam. Itu artinya berhijrah. Mesti berhijrah. Wajib tau. Wajib tukar ke arah kebaikan. Wajib tukar ke arah kebaikan. Wajib tukar ke arah kebetulan. Wajib tukar ke arah kebenaran. Itu mesti berhijrah. Kalau dulu semayang di rumah aja, lepas ni mana semayang? Di surau, di masjid, mana-mana lah berjemaah. Kerana orang lelaki ni wajib berjemaah. One more time. Semua lelaki ni wajib semayang berjemaah. Kalau dia semayang seorang-seorang, artinya semayang tu sesat. No. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau sekiranya kamu sengaja sembahyang seorang-seorang di dalam bilik kamu, di dalam dormitory kamu, di dalam rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Nak sesat ke tak nak? Nak sesat ke tak nak? Lepas ini apa? Berjamaah sembahyang. Lebih-lebih orang lelaki, orang lelaki semua wajib berjamaah. Itu namanya hijrah. Yang ketiga last sekali, mesti berjuang di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah ini satu kemestian tau, bukan pilihan. It is not an option, it is an obligation. Everybody must struggle in the name of Allah. Mesti berjuang di jalan Allah, supaya diterima Allah dia itu sebagai hamba-hambanya. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu aku tunjukkan jalan supaya kamu tidak kena seksa di akhirat nanti, yaitu kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, dan kamu berjuang. Dengar ni, kamu berjuang di jalan Allah, dengan diri-diri kamu dan juga dengan harta-harta kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Jadi hukumnya apa? Berjuang ni. Apa hukumnya? Wajib. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, tak nak berjuang berdosa. Itu tiga mesti berjuang di jalan Allah. Jadi apa tadi mesejnya? Beriman lagi. Sudah lupa, penat ni ngabur. Yang pertama beriman, apa dua? Berhijrah. Yang ketiga berjuang di jalan Allah. Baru ada harapan nak dapat rahmat Allah Taala. Kalau tidak tu saya mimpi lah. Don't ever dream nak dapatkan rahmat Allah Taala. Tak ada masa nak masuk syurga. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi di masa-masa akan datang.